Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, saya akan discuss untuk chapter 3 on slope stability and slope stability. Okay. So kita akan refer kepada buku Dr. Kamarudin Kim. So untuk topik ni kita akan discuss tentang bagaimana untuk kita jalankan ataupun mengira stability of the slope. Okay. Dan kita akan belajar apa formula yang terlibat daripada beberapa formula yang telah diterbitkan oleh beberapa researcher. Okay. So kita akan tengok dulu on introduction part. Nanti saya akan discuss apa formula yang terlibat dan kita akan pergi kepada contoh-contoh nanti. Okay. So untuk theoretical background daripada buku Dr. Kamarudin, okay, a slope is defined as a soil surface that makes an angle with respect to the horizontal plane. Okay. So mana-mana soil structure ataupun soil surface yang ada mengandungi ataupun mempunyai angle, okay, so kita namakan sebagai slope. Okay. Slope can be natural such as hill or man-made such as embankment. Okay. So ada natural slope, okay, seperti mana hill, okay, ataupun dia dibina oleh manusia untuk tujuan development, okay, embankment. Okay. Dia mungkin ada filling proses ataupun cutting proses. Okay. So the main concern with regard to the slope is the stability against failure. Okay. Yang ini yang kita nak discuss nantilah. Okay. Macam mana kita nak kira stability of the slope. Okay. To facilitate slope stability, there are two categories yang mana dia ada infinite, okay, dan satu lagi kita namakan sebagai finite slope. Okay. So these two type of slope, okay, normally kita akan menggunakan different type of analysis. Okay. So kita pergi dulu kepada infinite slope. Okay. An infinite slope possess a constant inclination of the unlimited extent and uniform condition which is similar characteristic at any depth below the surface. Okay. So dia menunjukkan bahawa kalau untuk infinite slope, okay, dia punya slope structure ni diistilahkan terlampau panjang surface dia, okay, diistilahkan unlimited extent. Okay. Walau bagaimanapun kita kena assume bahawa dia ada similar characteristic, okay, uniform characteristic at any depth below the soil surface. Okay. So nanti saya tunjukkan perbezaan antara infinite dengan finite slope. Okay. Secara mudahnya infinite slope ni dia tidak ada bawah dan top, ataupun dia tidak ada toe dengan top. Okay. So soalan dia, kita hanya consider the surface of the slope. Okay. So the failure plane form when there are significant changes in soil properties between the moving and stationary soil masses. Okay. So kalau ada significant changes, okay, due to, for example, material berubah disebabkan dia mengalami material beransum jadi lemah. Okay. So dia ada potensi untuk bergerak, okay, moving, dan ada kawasan yang mana dia kekal. Okay. Consider infinitesimal having a width of B. Okay. So kita tengok pada rajah yang bawah ni. Ini contoh dia. An average height of H. Okay. So keep in mind that stability analysis of infinite slope involve interpretation of the development shear strength and shear stress along the failure plane. Okay. So dalam kita buat analisis, kita akan consider kepada dua perkara, iaitu shear strength dan shear stress, okay, along the failure plane. The basic equation to be used in the stability analysis are as follow. Okay. So kita ada equation 3.1 until 3.4, okay, yang mana factor safety ni adalah ratio between
the shear strength dengan shear stress. Okay. So shear strength adalah S, manakala shear stress adalah tau. Okay. So kita ada sigma, kita ada tau, kita ada S. So the ratio between S over tau is the factor of safety. Okay. So dekat sini sigma ni dia akan dimasukkan ke dalam shear strength. Okay. So the above equation are derived based on the slope diagram in figure 3.1 and be manipulated to suit the given condition. Okay. So dalam contoh yang ini, okay, 3.1 sampai 3.4 ni, okay, dia mesti digunakan pada keadaan yang tertentu. Okay. So sama ada dia granular type, okay, cohesive soil, which is a cohesive soil, or with or without seepage. Okay. So dia ada 4 keadaan. Satu granular, okay, with seepage, without seepage nombor 2. Dan yang kedua adalah cohesive, nombor 3 adalah cohesive soil, with 3, without seepage nombor 4. Okay, tak apa kita go through nanti. Okay. So untuk permulaan, okay, di contoh ni dia bagi dulu cohesive soil without seepage. Okay. So cohesive soil without seepage kita menggunakan equation 3.1 sampai 3.4. Okay, apa yang terlibat? Okay, gamma H adalah ketinggian slope tersebut, ketebalan slope tersebut. I adalah inclination ataupun degree of the slope. Okay, so that is for the sigma. Okay, gamma kita peroleh daripada unit weight of the material. Okay, so then kita ada tau. Okay, tau gamma H sin I cos I. Okay, selepas itu kita ada S iaitu shear strength, which is the C. Okay, plus sigma tangent phi. Okay. Okay, so that is for 3.1.2. 3.2.1. Okay, then we have another one which is the cohesive soil with seepage parallel to the slope surface. Okay, so kita kena assume bahawa okay, air ni kedudukan dia mesti parallel kepada surface. Okay, so dekat situ dia punya equation akan menjadi seperti 3.5 sehinggalah 3.8. Okay. So for example untuk sigma prime, dipanggil sigma prime equal to unit weight prime sebab dia ada air. Sebab kita hanya ambil the effective value. Okay, this is the effective shear stress. Okay. So kita hanya ambil effective value. Okay. So daripada situ kita akan masukkan dia ke dalam S. S akan jadi also what we call as effective strength. Okay, effective shear strength. Okay. So manakala tau, okay, disebabkan air tidak akan mengalami proses of shearing, okay, definitely kita hanya ambil fully saturated unit weight punya value times H sin I cos I. Okay, dia tak perlu menggunakan prime sebab air tidak mengalami proses of shearing. Okay. So daripada situ kita akan dapati bahawa S prime over tau. Okay. So then we move to another one which is 3.2.3, okay, which is the granular soil. Okay, yang ini granular soil maknanya contoh macam pasir ataupun gravel. Okay. So dekat situ with seepage, okay, dengan ada air. Okay, saya highlightkan dengan ada air. Okay. Yang mana dia punya equation dia sama macam 3.5 dengan 3.6. Okay. Cuma untuk 3.9 disebabkan dia adalah granular, dia tak ada nilai C. Okay, maka 3.9 tiada nilai C. Manakala 3.8 sama juga seperti yang equation untuk jadi sama juga dengan 3.8. Okay. Dan 3.2.4 granular soil without seepage, okay, kita akan dapati bahawa dia sama juga dengan 3.1, 3.2. Okay. Cuma 3.10 dia berbeza sebab dia tak ada nilai C. Okay. Manakala 3.4 iaitu for the safety sama iaitu S over tau. Okay. So itu adalah equation yang melibatkan apa namanya infinite slope. Okay.
So saya pergi kepada 3.3, okey, menceritakan tentang finite slope. Okay, kalau infinite slope dia punya structure begini. Okey, manakala untuk kalau infinite slope structure dia begini, kalau infinite slope structure begini, kalau untuk finite slope dia punya kali gini. Okey, dia ada top, ini saya kata top kan. Okey, this is the top. Okey, while this is the toe. Okey. So itu perbezaan Okey. So apa cerita dia? Finite slope, the inclined surface of a finite slope is limited to an unspecific height. Okay. So limited Okay. Unlike infinite slope, the failure surface of the slope are generally finite slope are generally in the form of circular arch. Okay, normally kita akan assume failure dalam bentuk begini. Okay, dipanggil circular arch. Okay. So dia akan fail dalam keadaan berbentuk ini. Walau bagaimanapun ada assumption yang lain yang dia assume dia akan fail dalam keadaan linear. Nanti kita go through Okay. The analysis of finite slope are basically based on the driving moment that cause rotation to moving solid masses and the resisting moment develop along the failure surface. Okay. So dekat sini kita boleh buat kesimpulan. Okay. Kalau dia dah fail dalam keadaan circular arch, so dia akan bergerak dalam keadaan moment. Okay. So moment maknanya akan ada yang bergerak dan akan ada yang menahan. Okay. Konsep slope ni ratio antara yang bergerak, yang menahan dengan yang bergerak adalah factor safety. Okay. Nanti kita tengok pada equation Okay. Driving yang bergerak, ini yang bergerak, and resisting yang menahan Keep in mind the determination of critical failure surface of finite slope is tedious. So nanti saya akan ajar, memang susah untuk kita tentukan factor safety sebab dia akan mengambil masa yang lama dan dia melibatkan proses try and error. So dekat sini by using a try and error, dia tedious, dia rumit, menggunakan konsep try and error until the factor safety is achieved. So kita akan buat sampai kita dapat satu factor safety yang nama dia unity is achieved. Maknanya yang paling tepat ataupun yang paling optimum. So dengan menggunakan computer program, with the help of the computer program, they are available commercially. The task is easily done. So menggunakan komputer moden, kita boleh faham macam mana ataupun kita boleh jalankan analisis dengan mudah. Tetapi kita kena faham the concept of this analysis. Sekarang ni kalau kita menggunakan mana-mana software, apa yang kita masuk, itu yang keluar. Kalau kita tak faham, nanti kebarangkalian untuk berlaku kesilapan adalah tinggi. Sebab itu kita kena faham. So 3 methods of stability are mentioned here. The first one is the total stress analysis. Yang ni saya akan ajar. Method of slices. Yang ni pun kita akan tengok nanti. In addition, Taylor chart may be utilized to analyze finite slope. So kita ada 1, 2, 3. Dan ada satu lagi iaitu linear failure methods. 4. Untuk finite slope. So kita pergi dulu kepada total stress. Total stress ni simple, dia menggunakan konsep of moment dan walau bagaimanapun dia ada kekurangan dia, iaitu dia tidak boleh di-cater untuk drain condition dan dia sesuai hanya untuk apabila unit internal friction angle bersamaan dengan kosong. So kita ada driving moment, over-resisting moment. Semua ni datang daripada konsep of moment iaitu CU time R square RL. Then daripada situ bahagi dengan WX. W adalah berat, X adalah dia punya moment arm. CU adalah what we call as dia punya cohesion. R adalah radius, manakala L adalah length of the this
failure plane. Okay, kita kena tentukan berapa panjang ni. Okay. So dia dipermudahkan, okay, dia akan menjadi CUR square theta. Okay. Sebab L, okay, rumus dia bersama dengan R theta. Okay, that is L. Okay. CUR square theta over WX. Okay. Nanti awak tengok buku Dr. Kamarudin tu, saya takut ada lagi kesilapan yang berlaku. Sebelum ni dia tulis apa nama ni, R square L ataupun kat sini tulis R square L. Okay. Sebenarnya CURL. Okay. So kalau kita tukar dia akan jadi CUR square theta. Okay. Walau bagaimanapun theta nanti kalau dapat soalan kena tukar kepada radian. Jangan guna the exact degree value. Sebab degree tak boleh dikali atau boleh darabkan dengan nombor biasa. Dia mesti jadikan dalam bentuk radian. Okay. Tak apa, nanti kita go through. Okay, kat sini dia beritahu angle of arch, okay, which is a radian. Okay. So W is the width of the solid, which X is the perpendicular distance from center of the circle to the line of action W. Okay. So now we look on the method of slices. Okay. So untuk method of slices, okay, yang ni yang paling rumit. Okay, yang mana kita kena selesaikan permasalahan ini dengan kita assume, okay, consider a slice having a width B and average H, okay, in, for example, in figure 3.3. Okay. So ini yang kita kena tentukan berapa value-value yang terlibat. Ini satu contoh slice. Untuk selesaikan masalah ini, kita kena create beberapa slice yang lain. So cumulative value dia baru kita boleh dapat nilai factor safety. Okay. So the developed shear resistance at the base of the slice is due to the width of the slice W and the internal friction angle of E. Okay. Based on moment concept, moment equilibrium, the factor safety is similar, which is resisting moment over driving moment. Okay. So now kita tengok apa equation ataupun formula ataupun approach yang terlibat. Okay. So for example, the first one is the Frillenius. Okay. So Frillenius come out dengan assumption bahawa the summations of the side of the force is 0. Okay. So bila dia assume the side of the force is 0, so dia come out dengan this formula. Saya tak akan discuss lah tentang assumption ni. Okay, macam ni the derivation. Okay. So untuk cepat lah. Okay. So daripada situ dia come out dengan this formula. Okay. Then daripada situ kita akan dapati bahawa the final formula is based on equation 3.12. Okay. So alpha. Alpha ni apa? Okay. So kalau awak tengok pada figure yang ini, okay. So apabila kita dah choose satu satu slice, okay, apa perlu kita buat? Daripada center, okay, center ni kita namakan sebagai center O ni, okay. This O, okay. So kita gunakan pembaris, okay. Kita lukis satu garisan sehinggalah dia bertemu kepada center of the slice. Okay, nanti saya tunjuk contoh lah secara detail. Okay. So center of the slice kita kena extend kan, okay, seolah-olah sampai ke PN ni, okay. Then kita ambil lah satu pembaris, kita lukis satu garisan vertikal, okay, pada center tu juga. Okay, syarat untuk dapatkan alpha dengan kita menggunakan protector. Okay. So awak kena ada protector untuk selesaikan masalah ini. Okay, ukur nilai alpha tersebut menggunakan protector. Okay. Satu lagi syarat untuk alpha, okay, apabila alpha berada di sebelah kanan berbanding dengan center, okay, awak kena choose sama ada awak nak gunakan simbol positif ataupun simbol negatif. Okay. Manakala kalau awak katakan bahawa alpha sebelah kanan adalah positif, segala alpha yang berada di sebelah kiri awak kena katakan dia sebagai negatif. Okay. So walau bagaimanapun menggunakan konsep of moment, okay, normally kalau clockwise kita namakan positif.
anti-clockwise, kita namakan sebagai negatif. Okay. Tiada masalah jika awak nak gunakan positif atau negatif untuk mana-mana, tetapi dia mesti konsisten. Maksud saya sebelah kanan kalau awak nak gunakan negatif, okay, semua sebelah kanan alfa mesti negatif. Manakala sebelah kiri akan jadi positif. Okay. Okay, so that is for the alpha. Okay. So ini adalah formula terlibat. Awak kena faham setiap formula yang ni. Okay, kalau ini satu slice, kalau awak ada 8 slice, adalah lebih baik untuk awak letak dalam table. Okay, nanti kita nak tengok contoh tersebut. Okay. So that is for the Villainous. Okay. So kita ada bishop. Okay, bishop ni lagi rumit. Okay. Sebab dia consider horizontal force is not zero. Okay. So dia datang dengan this formula. Walau bagaimanapun, M alpha dia ada sebutan dalam bentuk factor safety juga. Okay. So awak ada factor safety sebelah kiri, awak ada factor safety sebelah kanan. Okay. Sebagai permulaan, untuk awak estimate nilai factor safety sebelah kiri, apa awak buat? Awak kena assume berapa nilai factor safety sebelah kanan. Okay. Contoh, awak nak mula dengan 1. Okay. Awak do the calculation sehinggalah complete, awak dapatlah nilai factor safety sebelah kiri. Bandingkan, jika tak sama, increase the factor safety sebelah kanan pada 3.14. Okay, awak increase jadi 1.5. Okay, do the calculation, at the end, dapatkan factor safety sebelah kiri. Definitely untuk dapat sama dengan 1 ataupun 2 kali percubaan, susah. Okay. Tak sama. Increase lagi jadi 2.0. Okay. So tengok lagi tak sama juga. Okay, cukup. Buat 3 kali, nanti awak kena plot what we call as graph. Okay. Yang mana graph tu nanti awak boleh tentukan factor safety. Okay. Yang tu saya akan terangkan dalam contoh. Okay. So dia kata kat sini trial and error procedure need to be performed to determine the factor safety. Sebab itu bishop lebih rumit banding dengan Villainous. Okay. So kita pergi pada 3.4, finite slope with linear failure plane. Okay. This type of failure occur when a field of an when a field or an embankment has weak plane, okay, or when the excavation in layer soil and the layer direction is downward to the excavation. Okay. So satu, waktu buat embankment, okay, kita dapati bahawa ada weak plane. Okay, mungkin disebabkan oleh compaction yang tak seragam ataupun tak cantik. Okay. Yang kedua, waktu kita buat excavation, okay, masa cutting, kita dapati bahawa ada satu direction layer yang menunjukkan permukaan dia akan turun ke bawah. Okay. So itu adalah, dengan itu baru kita boleh gunakan the finite slope with linear failure plane methods. Okay. Okay. Force polygon may be utilized to analyze slope stability. Okay. Maksudnya untuk masalah ini kita menggunakan force polygon. Okay. Menggunakan linear failure plane. Okay. Both the example of slope and force polygon are shown in figure 3.4. Okay. So ini adalah konsep yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan linear failure plane. Okay. So seolah-olah failure berlaku dalam keadaan begini. Okay. So kita hanya tentukan berapa nilai width untuk bongkah yang ini. Okay. Wedge yang ini. Okay. So daripada situ kita nak translate dengan dia kepada polygon. So CR ni adalah failure yang berlaku. Okay. This is CR. Okay. So W ni adalah direction weight ke bawah. Manakala P ni adalah normal stress, okay, yang berlaku pada failure plane. Okay. So walau bagaimanapun P kita akan gunakan CR dengan W. Okay. So macam mana kita selesaikan masalah yang ini? Okay. So this is the procedure. Okay, kita akan lebih faham apabila tengok pada contoh nanti. Okay. So assume a value of FSV. Okay. So 3.15 akan digunakan rumus yang ini. Okay. So kita akan menggunakan kaedah try and error juga. Okay. Tapi berbeza dengan bishop tadi tu. Okay. So pertama kita assume factor safety fee. Okay. So for example kita letak 1. Okay, 1 ataupun okay.
Lepas tu kita calculate. Okey. Apa perlu kita calculate adalah phi r. Okey, yang ni kita nak okey, phi r equal to tangent power by -1. Okey, tangent phi over fs phi. Okey. Phi ni adalah phi yang kita dapati daripada source properties. Okey. So kita kira untuk kita dapatkan nilai phi r. Phi r ni adalah satu nilai yang kita kira saja untuk kita dapatkan berapa nilai factor safety daripada linear failure plane punya approach. Dan phi r ni adalah phi r yang kita dapat daripada source properties. Okey, tangent phi r bahagi dengan factor safety of phi yang kita assume, kita dapatlah nilai phi r. Okey. So then kita continue lagi, determine CR using force polygon. Okay, so kita akan menggunakan this CR, this force polygon untuk dapatkan nilai CR. Okay, macam mana kita nak gunakan nilai CR ni? Okay, saya rasa awak masih ingat lagi waktu awak belajar AdMath dulu. Okay, dinamakan sebagai sine law. Okay, so sine law ni, for example, sine theta over phi r. Okay, theta minus phi r. Phi r ni kita kira tadi. Dalam 3 equal. Okay, saya kata tadi kita guna W, kita tak guna P. Okay. Sin 90 plus phi r over W. Okay. Daripada situ kita boleh dapat nilai CR. Sebab W kita dapat, phi r kita dah tentukan, theta kita boleh dapat daripada these problems. Okay. So kita dapat nilai CR. Okay. So once kita dapat nilai CR, okay, kita boleh tentukan nilai factor safety bagi C pula. Okay. So factor safety bagi C adalah C over CR. Okay, C ni adalah datang daripada source properties. Manakala CR ni datang daripada the ratio between capital CR yang kita kira sebelum ni, okay, bagi dengan L. Okay, so L yang mana? L ni adalah ni panjang ni. Okay, from here to the top. Okay, so that is for L. Okay, apa perlu kita buat sebab itu? Compare the FSC obtained in step 4 with the assumed factor safety phi in the step 1. If the factor safety C is not equal, then factor safety phi, repeat step 1 to 7. 1 to 5 until factor safety can be plotted. And factor safety C is equal to factor safety. Okay. So sama macam sebelum ni. Maknanya kita kena draw sama dengan Bishop, kita kena draw line graph yang mana benda ni mesti sama antara factor safety C dengan factor safety of phi. Okey, kita kena buat paling kurang 3 kali. Okay, nanti kita tengok contoh Okey. So then okey, saya stop yang tu dulu, nanti kita sambung lagi Okey. Saya nak record untuk kita dapat mudah untuk saya upload. Kita buat saya continue. Okey. Okey, saya continue. Okey. Sehinggalah saya habis buat penerangan, kita pergi pada contoh. Okey, dah habis dah. Okey. So 3.5, okey, is stability analysis of finite slope using Taylor chart. Okey. So yang ini kita kena tengok kepada chart yang ada di dalam buku tu, okey. Yang mana ada di bahagian appendix. Okay. So tengok chart kalau ada. Okey, ni chart yang dekat belakang ni. Okey. Kita ada chart. Ada 2 chart Okay, hari kita go through chart mana yang akan kita akan gunakan Okay. So kena tengok kat belakang untuk chart. Okay. So a dimensionless parameter and as obtained by correlating the unit weight and cohesion. Okay. Dan menggunakan Taylor chart ni, kita akan tentukan nilai NS. Okay. So, apa maksud NS tu?
Okay, NS tu adalah kita kalau tengok pada chart yang berada di belakang ni, dinamakan sebagai stability number. Okay, so that is NS. So NS ni dapati daripada CR over gamma H. Okay, dia sama. Okay, walau bagaimanapun, setiap chart ni ada fungsi sendiri. Okay, for example, untuk chart yang pertama ni, okay, dia sesuai untuk keadaan angle 0 sampai 80. Okay. Okay. Manakala untuk chart kedua ni, dia ada limitation dia sampai 53 saja. Tetapi dia cater untuk yang lain iaitu depth factor. Okay. So tengok pada soalan yang mana sesuai untuk digunakan chart. So NS tu adalah stability number. Okay. So NS stability number obtained by correlating the unit weight and cohesions. Okay. So that is the formula. Cohesion and the height of the slope. Okay. So it's plotted as a function of the slope angle. Okay, so slope angle. Okay. Internal friction phi untuk slide nombor 1, untuk graf nombor 1. Kalau graf nombor 2, slope angle dengan D over H. Okay. Okay. Kalau untuk keadaan yang saya katakan tadi tu, okay, for a slope with phi is equal 0. Okay, so and beta is less than 53, the failure surface is deep below the curve and must correlate to the depth of the slope to underline the hard stratum. Okay, so menggunakan chart yang nombor 2. Okay, for C and phi soil, trial and error procedure need to be to analyze the slope stability. Okay. So assume a factor safety in terms of internal friction angle. Sama juga macam kaedah linear tu. Kita assume dulu. Okay, determine the mobilized internal friction angle iaitu phi r. Okay, menggunakan similar dengan 3.15 tadi tu. Okay, then kita refer kepada Taylor chart. Okay, to obtain the stability number. Okay, so from the stability number, determine the value of the CR. Okay. Then from CR, kita sama juga sampai kita hasilkan untuk linear failure plane tu, kita buat perbandingan sehingga kita buat 3 kali, lepas tu kita plot graf, lepas tu kita cari line apa yang tunjuk pada contoh. Okay. So that is for the introduction part. Okay, saya stop yang tu dulu. Nanti kita continue untuk problem and solution.